Baik. Okey, so bab ini dimulakan dengan 6.1 iaitu komunisme. Apa itu komunisme? Okey, yang diasaskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels, dan juga mereka telah menulis dua buah buku, Communist Manifesto dan juga Das Kapital. Dan okey, kedua-dua buku ini telah menceritakan tentang komunis, apa itu komunis dan bagaimana komunis itu dilaksanakan. Dan komunisme ialah satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Kena ingat tu. Okey, komunisme sebenarnya ialah fahaman politik menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Itu paling penting. So, okey, kita berhenti sekejap, okey, untuk kita menghormati azan asar sekejap Kita Baik, kita recap balik apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu kita telah lihat tentang kemasukan pengaruh komunis, di mana kita telah belajar tentang apa itu ideologi komunis. Dan kita tahu bagaimana komunis telah datang ke tanah Melayu, iaitu daripada dua buah negara, iaitu China dan juga Indonesia, di mana daripada China terdapat dua parti yang membawa masuk ideologi komunis ini, iaitu Parti Kuomintang dan juga Parti Komunis Nanyang. Dan daripada Indonesia pula dibawa oleh beberapa pemimpin komunis daripada Parti Komunis Indonesia. Seperti Alimin dan juga Tan Malaka tu. Dan apabila dah sampai ke sini, maka ditubuhkan Parti Komunis Malaya, iaitu PKM, pada 1930 di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Dan kemudian semasa pendudukan Jepun, iaitu sepanjang tahun 1941 hingga 1945, PKM telah pun menjalinkan kerjasama dengan British dalam usaha untuk memerangi Jepun. Dan sebab itu PKM telah membentuk MPAJA, iaitu Malayan People's Anti-Japanese Army ataupun Bintang 3, dan mereka bekerjasama dengan Force 136. Dengan itu mereka telah menerima bantuan senjata, latihan, keuangan, bekalan logistik dan sebagainya daripada British. Baik, selepas kekalahan Jepun dan Jepun menyerah kalah balik, kekosongan politik berlaku selama 2 minggu iaitu 14 hari, maka pada waktu itulah PKM dan Bintang 3 telah keluar, dan MPJ telah keluar daripada hutan semua dan mereka melakukan kekacauan. Sehinggalah selepas 2 minggu itu barulah BMA, British Military Administration, telah datang dan mengambil alih pentadbiran itu. Baik, so itu yang aktiviti yang dilakukan oleh komunis. Dan kita tahu perisytiharan darurat telah dilakukan oleh Sir Edward Gen, Pesuruhjaya Tinggi British, apabila berlaku satu pembunuhan 3 orang pengurus ladang British, yang mana pembunuhan itu berlaku di Sungai Siput, Perak. Jadi dengan itu Sir Edward Gen telah mengumumkan perisytiharan darurat, iaitu kecemasan. Dan ada beberapa kawasan termasuk negeri-negeri seperti Perak dan Johor telah diumumkan tentang darurat tersebut. Dan akhirnya seluruh tanah Melayu diisytiharkan darurat. Dan kenapa komunis ini dipandang sebagai seorang penjahat dan sebagainya? Kerana kita tahu komunis melakukan 4 perkara. Pertama, komunis cuba untuk melumpuhkan ekonomi dengan menyerang lombong biji timah dan ladang-ladang getah. Dengan merosakkan pokok getah dan sebagainya. Kerana mereka nak merosakkan ekonomi British. Syarikat-syarikat British yang ada kat situ. Melumpuhkan ekonomi. Yang kedua, merosakkan infrastruktur dengan melakukan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas. Especially seperti sistem pengangkutan dan juga perhubungan. Mereka mengebom, merosakkan, mengalihkan landasan kereta api semua ni. Dan yang ketiga, komunis juga mengancam keselamatan rakyat, di mana pelbagai kegiatan seperti mengugut, aniaya, culik, membunuh terhadap penduduk-penduduk yang enggan bekerja sama. Itu. Dan yang keempat, komunis juga mengancam pasukan keselamatan sehingga beratus orang polis, special constable, auxiliary police dan juga tentera telah terkorban semasa penentangan terhadap
PKM. Jadi ini tindakan-tindakan komunis yang telah berlaku dan dan kalau kita lihat pelbagai usaha menangani ancaman komunis dilakukan. Sebagai contoh yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang darurat, di mana dengan isytiharkan undang-undang darurat, pasukan keselamatan ada kuasa untuk menahan sesiapa yang disyaki terlibat dalam komunis. Ada kuasa untuk menggeledah rumah, untuk mengetatkan undang-undang senjata api dan mengharamkan PKM. So banyak penguatkuasaan undang-undang darurat yang pertama. Yang kedua, pemerkasaan pasukan keselamatan, di mana pasukan keselamatan seperti polis yang terdiri daripada cawangan khas, special constables, polis hutan, polis wanita, senoi prak dan juga auxiliary police ditubuhkan. Begitu juga tentera, di mana adanya pasukan askar Melayu, askar Commonwealth dan juga Sarawak Rangers, serta terdapatnya sukarelawan seperti Home Guard yang menjaga dan mengawal kampung-kampung daripada ancaman komunis. So itu pemerkasaan pasukan keselamatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat, iaitu pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, di mana diperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan. Hal ini untuk dua perkara, iaitu pertama untuk mengawal pergerakan penduduk, dan yang kedua untuk membezakan antara orang awam dengan komunis. So ada dua sebab kenapa diperkenalkan kad pengenalan dan pendaftaran kebangsaan. Ya, itu dua. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat, rancangan BRICS. Rancangan BRICS sebenarnya adalah rancangan yang diketuai oleh Lieutenant General Sir Harold Roden Briggs. Dan apakah matlamat dia? Untuk memutuskan hubungan antara PKM dengan Minion. Siapa tu Minion? Minion tu adalah golongan yang telah membekalkan makanan senjata semua kepada PKM. Jadi bagaimanakah rancangan ini dibuat? Iaitu dengan memperkenalkan kampung baru, iaitu penduduk-penduduk yang di pinggir-pinggir hutan itu yang mungkin sering memberi bantuan kepada PKM, mereka semua dipaksa berpindah ke kampung baru, kemudian dipagari kampung itu dengan kawat berduri dan diletakkan special constables untuk mengawal keluar masuk kampung baru. Dan ini berjaya memutuskan gerakan Minion yang cuba membantu PKM. Jadi mereka tak dapat lagi nak bantu PKM. So itu rancangan BRICS. Ya, Man. Cikgu, kampung baru ni, cikgu bagi tahu penduduk-penduduk dipindahkan ke kampung baru kan sebagai penanda tolong. Katanya kampung baru ni, dia dipindahkan ni, penduduk-penduduk yang dipindahkan ni daripada satu kampung je ke ataupun gabungan pada kampung-kampung lain? Sebenarnya gabungan daripada kampung-kampung lain. Bermakna banyak kampung yang bertebaran di sesuatu kawasan itu, maka orang-orang yang tinggal di kampung-kampung itu yang mana berhampiran dengan hutan, maka mereka semua dipaksa untuk pindah keluar daripada kawasan itu dan masuk ke kampung baru. Jadi itu sebenarnya. So bukanlah dicipta kampung baru untuk kampung tertentu saja, tidak. Kadang-kadang digabungkan banyak kampung untuk diletakkan dalam satu tempat dipanggil kampung baru. Itu tujuan dia. Baik, bagus soalan tu. Baik, so itu suasana di kampung baru. Di kampung baru. Yang kelima, kita tahu langkah mengatasi masalah komunis ini iaitu tawaran pengampunan, di mana telah ditawarkan pengampunan kepada anggota-anggota komunis yang menyerah diri. Kemudian yang keenam, kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat, di mana kempen-kempen ini dilakukan secara demonstrasi, tunjuk perasaan, perarakan, dan memaklumkan tentang bahawa pada bulan itu adalah bulan rakyat melawan penjahat. Jadi dianggap bahawa komunis ini adalah penjahat. Yang ketujuh, perintah berkurung, di mana untuk beberapa kawasan dikenakan perintah berkurung, iaitu tindakan melarang penduduk keluar daripada rumah dalam tempoh tertentu. Why? Kerana kawasan-kawasan tertentu itu terdapatnya ancaman komunis. Dan ada juga kawasan tu yang dikenal pasti bahawa penduduknya bekerjasama dengan komunis. Jadi dikenakan perintah berkurung. Itu yang ketujuh.
Yang ke-8, perang saraf. Dan perang saraf ini telah dilaksanakan oleh Pesuruhjaya Tinggi British, iaitu Sir Gerard Templar. Dan Gerard Templar ni apa yang dia buat dalam perang saraf? Perang saraf ini sebenarnya adalah satu usaha memenangi hati rakyat, memenangi hati dan fikiran rakyat supaya dapat membanteras ancaman komunis. So bagaimana dia buat? Iaitu dengan mengadakan lawatan, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya, menawarkan hadiah wang tunai, memenangi kepercayaan orang asli dan juga memajukan perkhidmatan penerangan, memperkenalkan kawasan hitam dan putih. Dan seterusnya, yang ke-9, usaha untuk mengatasi ancaman komunis kita telah lihat itu iaitu rundingan baling. Di mana dalam rundingan ini, pemimpin kerajaan persekutuan, terdiri daripada Tunku Abdul Rahman, telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM yang terdiri daripada Chin Peng, Setiausaha Agung PKM, Chen Tien dan juga Rashid Maidin. Dan kita tahu bahawa Tunku Abdul Rahman minta Chin Peng untuk bubarkan PKM, 1. Kemudian letak senjata, 2. Dan serah diri, 3. Tapi Chin Peng pula menetapkan bahawa boleh untuk letakkan senjata dan penyerahan diri. Boleh dibuat sekiranya kerajaan persekutuan ini mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Dan itu tidak mampu dibuat dan tidak mahu dibuat oleh Tunku Abdul Rahman, maka menyebabkan rundingan itu menemui kegagalan. So inilah kita kata sebagai usaha-usaha memerangi ancaman komunis. Baik. So hari ini kita akan lihat tentang kesan zaman darurat terhadap negara kita. Baik. So kita mulakan hari ini dan insya-Allah kita akan habiskan topik ini pada hari ini juga. Baik. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, sebenarnya darurat, zaman darurat bila sampai bila sebenarnya cikgu? Baik, zaman darurat ni ataupun zaman kecemasan, kita kata diisytiharkan pada tahun 1948 untuk menangani ancaman komunis. Dan zaman darurat sebenarnya adalah berlangsung dari tahun 1948 hingga 1960. Maknanya berapa tahun tu? Maknanya sepanjang 12 tahun. 12 tahun kalau nak dikira 12 tahun tu bermaksud daripada kamu darjah 1, daripada kecil sampailah daripada kamu lahir sampailah kamu UPSR. 12 tahun zaman darurat itu berlaku. Jadi apakah kesannya terhadap negara kita? Kesannya kita boleh lihat daripada aspek politik dan juga sosioekonomi. Di mana kalau kita lihat dan peristiwa darurat ini juga mempercepatkan usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Baik, kita lihat dari sudut aspek politik dulu. Di mana kalau kita lihat zaman darurat ini sepanjang 12 tahun ini telah meninggalkan pelbagai kesan. Ya Liana? Baik, kita lihat zaman darurat meninggalkan pelbagai kesan dari aspek politik. Seperti peningkatan jumlah warga negara, penubuhan MCA, Malayan Chinese Association, dan juga telah mempercepat kemerdekaan. So ada tiga kesan dari sudut politik. Yang pertama, peningkatan jumlah warga negara. Apabila kita ada baca ada antara usaha untuk perang saraf iaitu melonggarkan syarat kewarganegaraan. Betul. Memberikan kewarganegaraan kan. So kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Jadi ini menyebabkan 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Dan kelonggaran ini sebenarnya menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain untuk mewujudkan perpaduan rakyat. Nampak tak? Ini kira satu pengorbanan lah. Kalau ikutkan sebenarnya orang Melayu sebenarnya dia tak mahu membuka kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Tetapi oleh kerana untuk mewujudkan perpaduan rakyat dan bersama-sama dapat menentang ancaman komunis,
maka orang-orang Melayu bersetuju untuk longgarkan syarat kewarganegaraan. Jadi kerajaan telah melonggarkanlah syarat kewarganegaraan itu. Baik. Yang kedua iaitu penubuhan MCA, Malayan Chinese Association. Jadi darurat, kecemasan telah mendorong Seri mengambil langkah menawan hati penduduk-penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik yang berorientasikan tempatan. Jadi Tan Cheng Lock, kita tahu Tan Cheng Lock telah membentuk Malayan Chinese Association iaitu MCA di Kuala Lumpur. Dan penubuhan MCA ni meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Nampak tak tu statement tu? Bukan semua orang Cina menyokong komunis. Jadi MCA sedia berganding bahu dengan kerajaan untuk memerangi komunis. Sebab biasanya pada waktu ini iaitu image kaum Cina kita kata tercemar. Kerana apa? Kerana telah ada tanggapan bahawa orang-orang Cina ni adalah komunis. Kalau kita lihat PKM pun sebenarnya hampir 95% adalah orang-orang Cina. Jadi ini telah memberi satu imej yang buruk kepada kaum Cina. Jadi Tan Cheng Lock telah menubuhkan MCA untuk menunjukkan bahawa bukan semua orang Cina ni komunis. Ramai lagi orang Cina yang tidak bersetuju dengan komunis. Jadi, sehingga bulan Februari 1953, MCA telah mempunyai 250,000 orang ahli. Dan MCA telah membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk ke kampung baru. Jadi inilah bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh MCA. Selain itu, MCA juga menjalankan kutipan derma kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Kutipan jualan loteri tersebut didermakan kepada penduduk-penduduk di kampung baru. Sehingga pertengahan tahun 1953, MCA berjaya mengumpulkan sejumlah 2.5 juta bagi memperbaiki kehidupan penduduk Cina di kampung baru. Jadi inilah antara usaha MCA iaitu membuka pendaftaran kepada keahlian kepada semua orang-orang Cina. Dah ada 250,000 orang ahli. Juga membantu kerajaan dari segi keuangan, menempatkan 500,000 orang semula ke kampung baru, menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan, dan jualan itu akan didermakan kepada penduduk di kampung baru. Jadi inilah dia kita kata sebagai usaha-usaha MCA bagi memerangi komunis. Jadi ini kesan dia tertubuhnya MCA. Baik. Seterusnya iaitu mempercepat kemerdekaan. Baik. Kalau kita lihat, British sedar pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Memang tak dapat. Kalau nak asyik buru je komunis ini dalam hutan, sampailah ke ceruk mana sekalipun, ianya tak selesai. Jadi, darurat menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa ya? Kenapa? Kerana kamu kena ingat apakah matlamat perjuangan komunis? Matlamat perjuangan komunis adalah untuk menubuhkan sebuah negara republik komunis di Tanah Melayu. Jadi, kalau katakan Tanah Melayu telah merdeka, maka komunis dah tak ada alasan. Kami nak menubuhkan negara republik komunis Malaya. Tak boleh. Sebab Tanah Melayu dah merdeka, dah jadi sebuah negara baru. Berasaskan demokrasi. Jadi di situ PKM sepatutnya tidak ada alasan untuk melakukan penentangan lagi. Sebab Tanah Melayu telah merdeka. Jadi sebab itu British nak mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Ya. Jadi kalau kita lihat, bermula dengan penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antarakaum iaitu CLC.
Ini dapat, kenapa British bantu? Ya, antara salah satu. Okey, British sebenarnya bantu Tanah Melayu Merdeka ada banyak alasan. Ada banyak alasan selain daripada untuk untuk menamatkan penentangan komunis, juga sebagai satu dasar dekolonisasi. Jadi banyak sebab lagi lah sebenarnya. Baik. Kemudian CLC telah meningkatkan kesedaran. Okey Faribah. Okey, CLC meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan. Jawatan Kuasa Hubungan Antarkaum ni. Dan kemenangan parti perikatan dalam pilihan raya kemenangan parti perikatan dalam pilihan raya umum 1955 memberi keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. So dalam suasana inilah British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dengan ini PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangannya. Itu sebenarnya. So salah satu alasan kenapa British memberikan kemerdekaan adalah untuk menghalang PKM daripada menguasai Tanah Melayu dan menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu. Jadi inilah 3 alasan. Dari segi apa? Dari segi politik. Dari segi politik, kesan zaman darurat dari sudut aspek politik. Pertama, peningkatan jumlah warga negara. Yang kedua, penubuhan NCA. Dan yang ketiga, dapat mempercepat kemerdekaan. Baik. Dan dari sudut aspek sosioekonomi. Baik, dari sudut aspek sosioekonomi, apakah kesan pada zaman darurat? Zaman darurat menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan rakyat, hubungan kaum terbatas, dan telah meningkatkan jumlah kematian. Sebagai contoh, meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat sebenarnya telah menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. So, kalau kita lihat anggaran purata kos darurat ialah sebanyak 250,000 hingga 300,000 sehari. Sehari perbelanjaan untuk darurat ini adalah mencecah 250,000 hingga 300,000 sehari. Apa yang diorang buat ni cikgu? Sebenarnya apa yang diorang buat iaitu mereka perlu membiayai pasukan-pasukan keselamatan, menyediakan makanan, senjata, peralatan-peralatan perang. Jadi perbelanjaan itu terlalu banyak. Dengan penduduk-penduduk pula nak diberikan, nak menyediakan kampung baru, menyediakan makanan dan sebagainya. Jadi, dengan itu kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis. Di samping itu, kerajaan juga membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan, iaitu kampung baru. Dari tahun 1950 hingga 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih 7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Nak bina kampung baru, kena kos. Kenapa dia tak suruh PKM ganti rugi? Baik. Macam mana kamu nak suruh PKM ganti rugi kalau katakan kamu tak dapat nak menangkap dia? Kan? Kalau kita nak suruh dia ganti rugi pun, takkan kita cakap macam tu je, dia nak buat apa? Aku tak nak bayar, aku nak buat apa? Betul tak? Contoh macam korang kata, cikgu PKM. Korang cakap dengan cikgu, cikgu, pihak PKM daripada cikgu ni kena bayar ganti rugi kami ni. Cikgu cakap apa? Korang tak tangkap aku pun. Kan? Aku pun kat luar ni tak ada apa-apa. Kan? Buat apa aku nak bayar ganti rugi? Tak ada kesan lah. Kan? Jadi, inilah sebenarnya masalah kesan zaman darurat, iaitu apa?
meningkatkan kos perbelanjaan. Kalau difikirkan 120 juta setahun ataupun 7 juta untuk pembangunan di Kampung Baru, sepatutnya kos ini boleh untuk apa? Melakukan kegiatan perkembangan ekonomi. Boleh menambahkan peluang pekerjaan kepada rakyat kan. Tapi oleh sebab komunis menentang kan, takkan nak dibiar. Jadi kos itu terpaksa dialih daripada kegiatan ekonomi, alihkan kepada pertahanan. Untuk apa? Menangani ancaman komunis. Kan dah bazir kan. Jadi ancaman komunis ini sebenarnya tidak hanya merugikan sebenarnya. Dua-dua pihak sebenarnya rugi. Betul. Kalau berperang ni memang sebenarnya tak ada yang menang sebenarnya. Secara teorinya siapa-siapa yang berperang sebenarnya dua-dua akan mengalami kerugian. Begitu juga kalau katakan kamu, macam kamu di peringkat sekolah, kamu bergaduh dengan kawan. Kalau kamu bergaduh dengan kawan pun, bertumbuk ke apa ke kan, mungkin kalau kamu menang, katakan kamu menang, sebenarnya kamu pun kalah. Kerana kalah dari sudut image kamu tercemar sebagai kaki pukul, image kamu tercemar sebagai peras ugut, kaki peras ugut. Kawan kamu pula yang kamu tumbuk tu, dia pun tercemar kerana apa? Dikatakan lembik, dikatakan lemah. Jadi sebenarnya apa? Pergaduhan, konflik sebenarnya tidak membawa apa-apa untung, malah merugikan kedua-dua pihak. Yang menang pun rugi, yang kalah pun rugi. Kategori bahasa Melayu apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Maknanya dua-dua kalah sebenarnya. Kan? Jadi inilah yang kita katakan sebagai satu poin, iaitu untuk meningkatkan kos perbelanjaan. Baik. Yang kedua, dari sudut aspek sosioekonomi, kesan darurat ialah menyebabkan penderitaan dan juga kesengsaraan rakyat. Pada waktu 12 tahun inilah kalau kita lihat rakyat menghadapi penderitaan semasa zaman darurat ini. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi terjejas. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Sebab apa? Iyalah, mana orang berani nak keluar? Kan takut tengah buat tanam padi apa semua sekarang diserang oleh komunis. Jadi tak berani nak keluar. Bila tak berani nak keluar, siapa nak usahakan padi? Jadi padi dan makanan lain semakin berkurangan. Bila berkurangan, akhirnya harga barang makanan dan juga keperluan harian melambung tinggi. Dan ini dipanggil sebagai inflasi. Dan kenapa berlaku inflasi ini? Kerana inflasi tarikan permintaan. Permintaan banyak, tapi kuantiti makanan dan keperluan harian kurang. Jadi bila permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka harga barang itu akan naik. Betul tak Zarif? Betul. Baik. Kemudian, sementara itu peniaga, pekedai dan pengusaha kebun, peladang dan pelombong akan mengalami kesukaran. Orang-orang yang ada perniagaan, ada kebun dan sebagainya mengalami kesukarannya kerana mereka merupakan sasaran. Ataupun kita kata sebagai aim, peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan bekalan makanan. Maknanya komunis akan aim ataupun akan sasarkan orang-orang yang berniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang, pelombong, sebab dia tahu orang-orang ini yang ada duit dan ada bekalan makanan. Jadi orang-orang ini akan sentiasa diperas ugut oleh komunis. Tak bagi akan dibunuh. Tak bagi akan dibunuh. Kalau bagi rugilah. Jadi kegagalan memenuhi, kalau gagal memenuhi tuntutan komunis, menyebabkan kemusnahan pada lombong, ladang dan kedai serta mengancam nyawa mereka sendiri. Kerana apa? Kerana akan dibunuh. Itu. Macam manalah rakyat nak hidup aman kalau keadaan macam ni? Dan penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak. Kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan.
Akibatnya penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian, ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Catuan bekalan makanan, maknanya agihan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek dan juga jagung. Sebab tu orang dulu-dulu kalau tanya, oh zaman Jepun, zaman komunis dulu macam mana? Oh susah cu, kami dulu makan ubi kayu je cu. Okay. Nak keluar takut ada komunis. Jadi kami terpaksalah makan apa yang ada. Ubi kayu, keledek, jagung. Jadi penduduk menghadapi kesukaran. Jadi kalau kita lihat, inilah dia. Contoh pemeriksaan yang sedang dijalankan oleh Home Guard untuk membanteras komunis. Nampak? Sesiapa yang masuk, keluar masuk, akan ditanya minta dokumen, nak tengok dokumen. Okay. Ini dijalankan oleh Home Guard untuk membanteras komunis. Di kat mana ni? Oh, Tanjung Malim. Nampak ni? Tanjung Malim District Home Guard. Tanjung Malim kita tahu kan, iaitu dikenakan perintah berkurung kerana terdapat pembunuhan 12 orang pekerja yang sedang membaiki paip. Okey. Dan ini melibatkan 46 orang anggota komunis. Jadi ini menyebabkan Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung. Di Tanjung Malim ni gambar ni. Baik. Kemudian seterusnya yang ini. Iaitu pemeriksaan. Pasukan keselamatan sedang menjalankan pemeriksaan ke atas barangan yang dibawa oleh penduduk tempatan dalam usaha menghapuskan komunis. Itu. Jadi inilah kesan darurat yang kedua dari sudut aspek sosioekonomi. Baik. So meningkatkan kos perbelanjaan, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Dan juga kita lihat yang ketiga, iaitu merenggangkan hubungan kaum. Ini kesan yang ketiga. Baik, rancangan penempatan semula kampung baru. Sebenarnya plan kampung baru ni, kampung baru sebenarnya didominasi oleh kaum tertentu. Didominasi ni maknanya dikuasai. Majoritinya adalah kaum-kaum Cina. Kaum Cina dikumpulkan dalam kawasan pertempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan lain. Pertempatan baharu yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baru, manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kampung-kampung yang serba kekurangan. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas sebab kawalan yang ketat. Jadi kehidupan demikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. Pengasingan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Nampak tak? Merenggangkan hubungan kaum. Baik. Dan yang keempat, jumlah korban zaman darurat. Darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis, orang awam terkorban. So, darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Dan inilah kita berkata Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman yang menandatangani penamatan ordinan peraturan-peraturan baru 1948. Baik, darurat tamat. Okey. Akhirnya darurat tamat. Darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda dan membawa kesengsaraan pada rakyat. Jadi penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuasa pada 31 Julai 1960. Wah. Jadi masa berhenti cikgu ni. Tapi cikgu bukanlah tahun 1960. Cikgu lahir 31 Julai 1976. So 31 Julai 1960 zaman darurat. Ya, berhenti cikgu, betul. Dah lepas. So dengan itu berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Jadi darurat meninggalkan kesan dari segi aspek politik dan sosioekonomi. Darurat juga menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Okey.
Jadi dengan itu tamatlah bab yang ke-6. Okey, tamatlah bab yang ke-6 dan apakah yang telah kita pelajari sepanjang bab ini? Bab ini rupanya ada 4 subtopik je. Okey, kalau kamu tengok ada 4 subtopik, ada 4 kita kata sebagai belon tu, iaitu ancaman komunis dan peristiadan darurat sebenarnya bermula dengan kemasukan pengaruh komunis di negara kita, kemudian ancaman komunis di negara kita iaitu peristiadan darurat dan tindakan komunis, kemudian usaha-usaha menangani ancaman komunis ini yang panjang, okey, darurat, pasukan keselamatan, pendaftaran kebangsaan, kad pengenalan, rancangan BRICS, tawaran pengampunan, kempen bulan rakyat melawan penjahat, perintah berkurung, perang saraf dan rundingan baling. Dan kita telah lihat hari ini kesan zaman darurat terhadap negara kita dari sudut aspek politik, sosioekonomi dan penamatan darurat. Maka dengan itu, kita telah pun habis bab yang ke-6. Baik. Ada soalan nak ditanyakan tak? Cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Okey. Cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Silakan kalau nak tanya apa-apa. Ada yang berperang sekarang ni. Apa pendapat cikgu? Okey. Baik, ada yang berperang sekarang ni. Apa pendapat cikgu? Okey. Peperangan terjadi kerana konflik. Okey, dua pihak yang tidak sefahaman. Contohnya, kalau kita lihat seperti Ukraine dan juga Rusia. Baik, Ukraine dan Rusia kita tahu kerana apa? Kerana banyak isu lah. Antaranya seperti isu ekonomi, kemudian juga isu di mana Ukraine ingin bebaskan diri daripada pengaruh Rusia, dan juga isu di mana terdapat segelintir penduduk Ukraine yang telah bekerjasama dengan Rusia untuk take over Ukraine. Jadi hal ini berkait rapat dengan apa? Hal ini sebenarnya berkait rapat dengan keegoan negara-negara ini yang cuba untuk mempertahankan hak, yang kononnya cuba mempertahankan hak. Padahal tindakan-tindakan ketenteraan yang mereka buat ini akan memusnahkan antara satu sama lain. Jadi konflik ni memang daripada zaman dulu sampai sekarang akan berlaku lah. Ya, zaman dulu sampai sekarang akan berlaku mana-mana konflik. Ya, jadi peperangan tetap akan berlaku. Jadi negara dunia sebenarnya tak pernah aman sebenarnya. Dunia tak pernah aman, sentiasa ada peperangan di sana sini. Jadi kesimpulannya bagi cikgu adalah sebaik-baiknya kita elakkanlah untuk konflik dan kita berharap bahawa semua negara akan bertolak ansur dan juga duduk berbincang untuk menyelesaikan sebarang masalah. So itu pendapat cikgu lah. Okey, ada soalan nak tanya? Ya. Ya, Ayu, nak tanya apa Ayu? Daripada tadi macam buat tanda soal, nak tanya apa? Okey, Asya Amelia. Mungkin Adelina nak tanya apa-apa? Atau Sarina nak tanya apa-apa? Rafiq, Tasha, Nurul Hidayah? Tak ada? Semua relax je. Faham ke apa yang kita bincangkan tadi? Faham kalau tak faham tanya. Okey. Kalau tak faham tanya, jangan kamu biar dan diam je. Risau cikgu nanti. Baik. Okey. Okey, jap. Okey, ya Hadas. Allah, itu bukan soalan. Aduh, ya. Itu bukan soalan. Okay. Lain macam soalan. Engkau sebenarnya kau Haras ni kau nak tanya soalan itu. Itu sudah Ayu. Kau ni sebenarnya nak tanya sebab kau berminat dengan gitar cikgu baru ni kan? Kan? Gitar ni kan? Betul? Baru ke cikgu? Ni baru. Gitar apa cikgu? Gitar elektrik ke gitar rock ke gitar manual? Ni gitar elektrik. Okay, Greg Bennett. Gibson ke? Greg Bennett. Dia sesuai untuk rock macam mana cikgu? Rock kapak ke? Rock metal ke? Ataupun dia biasa je? Semua boleh.
Dan juga tu fakta berkurang cikgu. Okey. Baik. Tak, sebenarnya kita ni ada kawan cikgu sebenarnya dia beli baru pada bulan 3 hari tu dengan harga 1,200. Tetapi oleh kerana dia nak pakai duit cepat, dia kata aku nak jual dengan kau lah berapa? 600 je. Takkan cikgu tak nak ambil kan? Separuh harga kot. Baru kat tu. So, okay lah. Cikgu jual kat saya boleh? Cik. Oh, no. Kalau Hambaka dia punya coil. ya, hambaka. Dulu hambaka. Oh ya. Lanjut. Okey. Oh, cikgu. Ya. Oh, saya nak tanya satu soalan, boleh tak cikgu cakap cikgu? Ya. Ini satu soalan lama saya tanya. Saya perasan dulu saya excited. Cikgu ada spoil. Tiba-tiba saya tanya. Di manakah hilangnya proses cikgu? Di mana hilangnya? Okey deh. Cikgu tahu tak masalah saya? Okey. Apa jadi pada lagu baru cikgu? Oh, okey. Oh, lagu baru. Kan yang tu, cikgu kena bawa tu. Okey, baik. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, ya, cikgu memang ada record lagu. So, sebenarnya lagu baru tu sedang dalam proses mastering. So, coming up, kita akan ada satu lagi lagu yang cikgu akan record dalam minggu depan. Lagu tu bertajuk Terbang, di mana lagu tu memang akan, kalau kamu dengar, dia akan memang bawa kamu kepada terbang lah, rasa terbang. Yang akan direkodkan mungkin insyaAllah minggu depan. So, kemudian akan melalui proses mastering semualah. Jadi, insyaAllah, nanti dalam dah siap, nanti cikgu bagi tahu. Dah siap, nanti cikgu bagi tahu. Jap, sebelum itu bukan soalan sejarah. Itu soalan lain. Aku minta kau jawab soalan bagi soalan sejarah, kau bagi soalan lain. Benda kau ni. Sabar cikgu. Nak cikgu tanya. Kerajaan semasa PKM ditangkap, macam mana PKM tanya cikgu? Semasa PKM ditangkap? Tak, saya cikgu. Macam mana PKM dia punya ancaman komunis ni dia diisytiharkan tamat? Adakah dia disebabkan rundingan, ada berlaku rundingan yang tak disenarai dalam buku teks ni, ataupun sebab PKM ni macam dia punya ancaman tu dah macam low level lah. Okey, baik, bagus soalan tu. Baik, sebenarnya okey begini. Walaupun kalau kita lihat dalam buku teks, kita lihat bahawa terdapatnya kalau kita lihat penamatan zaman darurat, iaitu yang ini di mana Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman telah menandatangani penamatan, maknanya tamatnya Undang-Undang Peraturan Darurat 1948 dan tamatnya pada 31 Julai 1960. So bermakna zaman darurat telah pun tamat, tetapi ancaman komunis masih ada. Ya. Ancaman komunis masih ada. So yang ditamatkan apa? Yang ditamatkan ini adalah penguatkuasaan undang-undang darurat. Iaitu undang-undang untuk menahan sesiapa yang disyaki bekerjasama dengan komunis, undang-undang yang boleh menggeledah rumah orang untuk mendapatkan maklumat komunis, itu dah tamat. Itu dihentikan. Tetapi ancaman komunis masih ada sebenarnya. Dan bilakah ancaman komunis ini tamat? Apabila komunis telah pun menandatangani satu perjanjian, PKM menandatangani satu perjanjian dengan kerajaan Malaysia pada tahun 1988. 1988 1988, iaitu perjanjian di mana PKM bersetuju meletakkan senjata dan menamatkan aktiviti penentangan di tanah Melayu ataupun di Malaysia. So selepas itu barulah, selepas perjanjian itu barulah benar-benar tamat ancaman komunis. So sebelum tu, walaupun di antara tahun 1960 zaman darurat sampai 1988, ada lagi tak penentangan komunis? Ada. Kamu akan belajar nanti pada tingkatan 5 di mana ancaman komunis ini, di mana komunis telah berjaya menembak ketua polis negara. Back to 1970. Tembak tau. Macam ala-ala macam James, macam filem tau. Ketua polis negara dalam kereta berhenti kat traffic light. Kemudian datangnya mat motor 2 orang. Bawa senjata. Berhenti kat tepi, dekat tingkap. Terus acu, tembak. Berapa kali? 11 kali tembak. Mati ketua polis negara Malaysia. Di mana? Di Kuala Lumpur. Itu berlaku. Kemudian berlaku juga di mana
Tugu negara. Tugu negara tu dibom oleh komunis. Tugu negara dibom oleh komunis sampai runtuh. Kemudian disyaki bahawa dia telah ditangkap 3 orang. Rupa-rupanya anggota kumpulan anggota komunis. Bukan 13 Mei. Back to 1971-72 macam tu. Jadi pada waktu itu memang ada lagi ancaman komunis, maka dengan itu kerajaan masih terus memburu komunis, saki-baki komunis yang ada di dalam hutan pada waktu itu ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat pada tahun 80-an 81, 82, 83 banyak filem-filem berkaitan dengan askar di tanah Melayu ini ataupun di Malaysia ini telah dibuat. Seperti Darah Satria, seperti Prebet Lapuk, di mana filem-filem itu menunjukkan usaha-usaha askar ataupun tentera darat untuk memburu komunis dalam hutan. Jadi ancaman tu tetap ada sampailah 1988. 1988 selepas perjanjian tu barulah langsung tamat dan tidak ada lagi ancaman komunis. So susahnya nasib baik tak dikuasai oleh komunis. Kalau negara kita dikuasai oleh komunis, rasa-rasanya lagi panjanglah sebenarnya penentangan dan juga suasana tidak aman yang berlaku di negara kita. Yap, itu dia. Okey, baik. Ada soalan lain? Saya ada. Ya. Kenapa King Baldwin dengan Sultan Saladin berperang? Kenapa King Baldwin. Tak tahu macam nak pronounce nama dia. Dan Sultan Saladin? Sultan Saladin Al-Ayyubi ke? Ya ke? Okey, berperang. Itu semasa perang salib. Tak silap Okey. Biasanya perang salib ini sebenarnya berlaku akibat perebutan Baitul Maqdis. Perebutan daripada kawasan Jerusalem, dipanggil Jerusalem, di mana kawasan itu adanya Baitul Maqdis. So perebutan tanah sampai sekarang perebutan itu berlaku, iaitu perebutan tanah suci Baitul Maqdis yang dikatakan itulah kawasan suci bagi orang Islam, juga kawasan suci bagi orang Kristian dan juga kawasan tanah suci bagi orang Yahudi. So perebutan kawasan itu memang berlaku daripada zaman dulu sampailah ke hari kiamat. Tidak akan terhenti. Berterusanlah berebut. Itu yang berlaku peperangan, perang salib 1, perang salib 2. Perang salib banyak banyak perang salib. So back to the basic baliklah, tu perang salib sebenarnya. Lain macam soalan kau ni. Okey, baik. Soalan lain. Kalau tak ada soalan, cikgu nak pergi ke soalan. Ada soalan tak ada kalau tak ada, kita nak pergi kepada soalan yang disediakan dalam buku teks ini. Iaitu soalan seperti berikut. Ni. Soalan-soalan ini iaitu contohnya berdasarkan gambar yang berikut. Jom kita sama-sama buat nak. Jom kita sama-sama buat. Berdasarkan gambar yang berikut, apakah yang anda faham tentang rancangan BRICS? Kita tahu bahawa rancangan BRICS, kalau berdasarkan gambar di atas, di bawah ni, ini kawasan kita kata sebagai kampung baru, dan ini pertempatan yang disediakan di kawasan kampung baru. Kemudian adanya pintu pagar untuk mengawal keluar masuk, dan juga untuk makanan disediakan masakan yang banyak untuk penduduk-penduduk kampung. Ini kawasan kita kata kampung baru. Baik, apa yang anda faham tentang rancangan BRICS? Tidak semestinya kamu explain everything dalam gambar. Bukan. Selalunya pelajar ni, berdasarkan gambar berikut, apa yang anda faham? Kamu pun tulis, apa yang saya faham tentang rancangan BRICS ialah penubuhan kampung baru di mana orang-orang kampung akan bekerjasama lah untuk macam-macam lah. Kemudian diberikan penempatan baru. Dia tak semestinya yang itu. Susunan jawapan perlu teratur. Susunan jawapan perlu teratur. Sebagai contoh, macam mana nak jawab dengan sebaik-baiknya cikgu? Baik.
Sebaik-baiknya untuk menjawab soalan seperti ini, apa yang anda faham tentang rancangan BRICS? Okey, baik. So soalan dia, apakah yang anda faham tentang rancangan BRICS? Okey, baik. So sebelum kita nak jawab, berapa markah kamu nak soalan ini? Soalan ini berapa markah? Kita akan buat berdasarkan peruntukan markah yang kamu sebut. Berapa markah untuk soalan ini? Sama ada 4, 6 atau 8? Mana ada 10 dah. Maksimum 8 je. 4, 6 atau 8 je. 6 markah. 8 lah. Maksimum betul kau ni. Kita ambil majority. Majority kata 6 markah. Majority kata 6 markah. Baik, so macam mana nak buat 6 markah? Seperti mana yang kita dah biasa buat. 6 markah kita akan bermula dengan 3 fakta dan juga 3 fakta dan juga 3 huraian. 3 fakta dan 3 huraian. So, apa yang kita nak buat di sini? Apa yang anda faham tentang rancangan BRICS? So kita pointkan dulu. Sebelum buat jawapan, kamu pointkan dulu. Apa yang anda faham tentang rancangan BRICS? Iaitu tujuan dia. Tujuan dia untuk apa? Untuk iaitu memutuskan hubungan. Iaitu golongan apa? Golongan min yuan. Min yuan dengan PKM. Jadi itu pertama, tujuan dia memutuskan hubungan golongan min yuan dengan PKM. Itu satu. Baik. So yang kedua, ini fakta lagi ya. Fakta lagi yang kedua. Apa yang anda faham? Iaitu dengan menempatkan menempatkan penduduk di pinggir kampung ke kawasan penempatan baharu. Penempatan baharu. Yang itu. Menempatkan penduduk di pinggir kampung ke kawasan penempatan baharu. Itu yang kedua, itu fakta yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang anda faham tentang rancangan BRICS? Kita boleh mentionkan juga, iaitu rancangan BRICS ini diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Lieutenant General Sir Harold Roden Briggs. So itu pun boleh juga. Dan kalau kita lihat rancangan ini juga telah pun diisytiharkan oleh Sir Henry Gurney. Apa seri pula? Sir Henry Gurney. Henry Gurney. Baik. Dan kita tahu bahawa usaha ini adalah usaha untuk apa? Kita kata sebagai salah satu usaha untuk menangani ancaman komunis. Baik. So, baik, ini yang kita tahu. Ini yang kita tahu, basic yang kita tahu. So, apa yang kita nak buat? Macam ni. Lepas tu kamu akan kata apa? Aku kena susun balik ni. Susun balik dengan sepantas mungkin. Aku faham tentang rancangan BRICS. Ini patut aku letak nombor 1, kemudian ini nombor 2 dan ini nombor 3. Betul? Baik. So kemudian kita tahu diketuai oleh Lieutenant General Briggs, disytiharkan oleh ni. Kedua-dua ini akan menjadi fakta. Fakta dan ini adalah huraian. So fakta, huraian. Tujuan memutuskan hubungan golongan min yuan dengan PKM. Ini fakta. Huraian dia apa? Huraian dia kita tahu bahawa golongan min yuan ini apa yang dia buat? Dia telah membekalkan iaitu min yuan telah membekalkan makanan dan ubatan. Ubat untuk untuk anggota pasukan PKM. Jadi so ini. So itu huraiannya.
Kemudian untuk yang ketiga, okey, kita tahu bahawa menempatkan penduduk di pinggir kampung, okey, ke kawasan penempatan baru itu fakta. Dan yang tadi menu yang membekalkan makanan tu itu huraian. Okey. Dan kita pun letakkan satu lagi huraian. Okey, untuk di bawah ini, okey, menempatkan penduduk di pinggir kampung ke kawasan baru. Kemudian, okey, kawasan baru. Kita huraikan dengan kita ceritakan balik apa penempatan baru tu. Kita kata penempatan baru, okey, okey, menyediakan, okey, okey, menyediakan, kita kata segala kemudahan asas, okey, dan okey, digelar sebagai apa? Digelar kampung baru, kampung baru, okey, baik, baru macam ni. So kemudian kita akan kita akan buat ini jadi sebagai, inilah dia huraian. So kita dah dapat 3 fakta dan juga 3 huraian. So ini huraian yang ketiga. So inilah dia apa yang anda faham tentang rancangan BRICS. Baik, macam mana nak mulakan ayat? Saya kena tulis ke? Apa yang saya faham tentang rancangan BRICS ialah tak perlu. Okey, sebenarnya kamu boleh teruskan saja. Rancangan BRICS kemudian teruskan dengan nombor 1. Adalah satu rancangan yang diketuai. Macam tu. Okey, kemudian dah lepas buat ayat, masuk yang kedua, fakta dan huraian, dan kemudian yang ketiga, fakta dan huraian. Baik, macam biasa. Cikgu dah bagi ni, okey, korang semua kena buat ayat jawapan dalam Zoom chat sekarang. Okey, kita ada 16 orang. So cikgu nak 16. Sila buat ayat jawapan di Zoom chat sekarang. So kita ada seperti siapa? Seperti okey, Rafiq Syamil, Alif, Ayu, Dahlia, Hairul Sani, Haras, Imran Yusof, Liana, Syarul, okey, Aisyah Amelia, Edlina, Nurul Hidayah, Hidayah Ishak, Sarina, Tasha dan Zarif. So 16 orang, sila mulakan sekarang. Cikgu berikan masa lebih kurang 5 minit. Okey, untuk menjawab soalan ini dan buat ayat jawapan. Mula dari sekarang. Tak ada gerak-gerak. Kau siapkan dulu, Ares. Okey, kau siapkan dulu. Melainkan kalau kau ada sektor nak tukar dengan ni, tu kita boleh cerita panjang. Sektor tak nak lain sektor. Okey, baik. Okey. Baik. Kau buat sekarang. Okey, mainlah kita baru